Oke, salam sejahtera semua. So, kita akan masuk kepada unit yang seterusnya, yaitu unit 8, yaitu penskoran dalam pentaksiran alternatif. Jadi kamu sudah didedahkan dengan pentaksiran alternatif hari itu, dan sekarang kita akan tengok bagaimana dengan menggunakan pentaksiran alternatif itu kita boleh memberikan skor kepada pelajar itulah atau terhadap kerja ataupun hasil kerja pelajar. So, untuk hasil pembelajaran dalam topik ini, kamu boleh membandingkan antara senarai semak, skala penilaian, atau skala peringkatan, rubrik, okay, dan membina skema pemakaian yang sesuai untuk penilaian pembelajaran yang berasaskan kepada pentaksiran alternatif. So, ada dua sahaja hasil pembelajaran untuk topik ini. Okey, jadi kaedah penskoran dalam pentaksiran alternatif ini diperlukan disebabkan di pembelajaran yang kita akan terlibat dalam pentaksiran ini biasanya agak kompleks, dan ini memerlukan kaedah yang sesuai untuk menilai pembelajaran tersebut. So, terdapat beberapa kaedah pemakahan ataupun kaedah penskoran bagi dalam pentaksiran alternatif, yang mana yang paling kerap itu adalah senarai semak, skala pemeringkatan, dan juga rubrik. Jadi ini adalah tiga kaedah penskoran ataupun pemakahan yang biasa digunakan. So, kita tengok dahulu apa yang dikatakan sebagai senarai semak. So, senarai semak ini kita tahu dia merupakan checklist. Jadi dia mengandungi senarai tingkah laku, sifat ataupun ciri yang ingin kita lihat daripada suatu hasil kerja tersebutlah. So, biasanya senarai semak ini sesuai apabila untuk tingkah laku ataupun persembahan yang kompleks yang boleh dicirikan ataupun dibahagikan kepada ciri tindakan yang tertentu lah. Biasanya ini diberikan skor berdasarkan kepada ya tidak ataupun hadir ataupun tidak, kosong ataupun satu markah. Okay. Mana ini akan memberikan penilai ataupun pemeriksa itu memerhati atau mengesan ataupun dapat peluang untuk mengesan tingkah laku ataupun sifat dalam suatu hasil kerja ataupun persembahan yang dinilai lah. Jadi semakin banyak yang dikatakan ada ataupun hadir itu dikatakan lebih banyak markah yang akan diberikan kepada pelajar itu ataupun hasil kerja itu. Terdapat juga hasil senarai semak yang merangkumi bilangan kesalahan pelajar tersebut, okay, dalam masa melaksanakan suatu persembahan ataupun hasil kerja itulah. Jadi dia akan diberikan negatif 1 markah untuk setiap kesalahan. Okay, so ini menggunakan sistem demerit. Jadi biasanya skor positif 1 ataupun 1 apabila diberikan apabila setiap tingkah laku yang ada tu ataupun positif, okay, diberikan. Negatif setiap kesalahan, dan manakala sifar diberikan jika tidak ada tingkah laku itu tidak dikesan lah. Ini adalah contoh senarai semak. Di sini ini adalah checklist untuk menggunakan mikroskop. Jadi dia ada observe ni, dia kalau dia dapat perhatikan tingkah laku ataupun persembahan ataupun langkah-langkah ini dilaksanakan oleh seorang pelajar, guru terpaksa memerhatikan lah. Okay. Itu adalah senarai semak. Yang satu lagi adalah
skala pemeringkatan ataupun rating scale. So, skala pemeringkatan biasanya digunakan untuk aspek prestasi yang kompleks, yang tidak boleh diberikan dengan nilai skor dia ataupun tidak, ataupun hadir ataupun tidak. So, biasanya dalam skala pemeringkatan ini biasanya skala yang memberikan nilai ataupun nombor kepada setiap kategori prestasi hasil kerja tersebutlah. Jadi ini memfokuskan perhatian pemeriksa kepada prestasi ataupun produk ataupun satu kerja tertentu tu. So dia akan berikan suatu nilai lah. So ini merupakan contoh skala pemeringkatan. Dia biasanya dia ada dua inilah, dia ada dua uh, ujung di sini. Contohnya di sini menunjukkan meaningful of the topic. Jadi dia ada 1 dengan 4 misalnya. Di yang 4 tu biasa markah yang tinggi itu diberikan, maksudnya hasil ataupun kualiti kerja itu lebih tinggi. Kalau yang 1 ni kali tiada ataupun kualiti kerja itu adalah rendah. Boleh juga digunakan kosong apabila kita ingin melihat benda itu ada ataupun tidaklah sifat-sifat itu. So, biasanya skala pemeringkatan bangka menggunakan teknik pemakanan analitik, di mana dia akan mencari nilai ataupun sifat yang utama. Jadi, pembina ujian ataupun pembina skala ini akan terlebih dahulu mengenal pasti ciri utama bagi suatu produk, proses ataupun prestasi yang akan dinilai ataupun ditaksir. Okay, untuk setiap sifat tu pembina ujian boleh memberikan nombor biasanya di antara 1 hingga 5 dan boleh juga di antara 0 hingga 4 ataupun 0 hingga 3. So, bergantung kepada kesesuaian lah. Okay. So, ini pula primary trait scoring ini. Ini adalah satu contoh. Di sini understanding of problem. Jadi dia ada no attempt, completely mesti interpret the problem dan seterusnya. Jadi kalau tiada percubaan itu kosong, kalau ada suatu hasil kerja itu adalah lengkap ataupun tidak diberikan 4. So, ini adalah skala peningkatan. So, ini lebih kurang cara kita menjawab suatu soal selidik itulah yang sangat setuju dengan sangat tidak setuju. Lebih kurang inilah. Jadi skala ataupun nilai ini akan menunjukkan dia punya tahap lah sifat tersebut. Okay, lepas tu kita ada rubrik. So, rubrik ini melibatkan selalunya digunakan dan kadang-kadang kita keliru dengan maksud ataupun terminologi rubrik ini. Ada yang menggunakan rubrik ini seolah-olah dia adalah satu skema pemakaran dan sebagainya. So, kena faham rubrik maksudnya rubrika ataupun dalam bahasa Latin dia adalah merah. Rubrik itu maksudnya merah. Dan penggunaan warna merah itu sebenarnya digunakan sebagai petunjuk ataupun sebagai panduan. Jadi kita boleh lihat rubrik ini sebenarnya panduan. Okay. Walaupun dia sebenarnya merujuk kepada warna merah itu. Jadi dalam banyak situasi rubrik itu biasanya sebagai skema penandaan yang digunakan oleh UK ataupun Australia. So ini sebenarnya maksudnya skema penanda itu ataupun skema penskoran dimaksudkan di situ. Di mana di Amerika Serikat biasanya dia menggunakan rubrik. Jadi untuk khusus ini saya ingin tekankan bahawa skema penskoran ataupun skema pemakaran itu dirujuk sebagai sebarang panduan pentaksiran ataupun penskoran pembelajaran. Dan sementara rubrik itu merujuk kepada sejenis skema pemakaran setara ataupun sama seperti untuk senarai semak dan juga skala pemeringkatan. Jadi itu adalah rubrik. Jadi rubrik ini merujuk kepada sejenis skema pemakaran. Jadi kalau kita lihat, jadi untuk
skema penskoran ini, seperti apa yang kita belajar sebelum ini, yang untuk pemakahan untuk ujian, itu lebih sesuai dipanggil sebagai rangka jawapan. Dia kita lihat itu adalah jawaban. Jadi rangka jawapan ataupun model jawapan. Jadi ini biasa digunakan untuk pentaksiran yang berasaskan kepada pengujian. Dan yang selain daripada itu, biasanya kita guna yang tiga nih, yaitu senarai semak, skala pemeringkatan, dan juga rubrik. Jadi di sini senarai semak, skala pemeringkatan sudah dijelaskan, dan rubrik ini merujuk kepada suatu kaidah, suatu sejenis skema penskoran. Dan rubrik ini ada 4 jenis atau 4 kategori. Boleh dikategorikan seperti inilah, yaitu holistik, analitik, umum, dan juga spesifik. Jadi kita kena pahamlah bila disebut skema pemakahan ataupun skema penskoran, nah itu boleh jadi rangka jawapan ataupun model jawapan, dan boleh jadi juga suatu rubrik ataupun kompetensi. So, secara umum rubrik adalah sejenis skala pemeringkatan yang khusus. Oke, dia macam juga skala pemeringkatan rating scale. Oke, cuma rubrik ini merujuk kepada skala di mana setiap skala itu mempunyai lengkap dengan quality prestasi. Dan setiap skala itu boleh digabungkan dengan beberapa sifat ataupun kriteria. Untuk skala pemeringkatan dibezakan dengan rubrik. Setiap dalam skala itu dia ada deskripsi berkenaan dengan tahap ataupun darjah. Oke, sebagai contoh, sering, kadang-kadang, ataupun tidak pernah. So, dia merujuk kepada nilai yang sama, quality yang sama, tapi pada tahap yang berbeza. Oke, hanya satu saja yang terlibat di situ. So, rubrik ini adalah satu sejenis skala pemeringkatan, tapi dia lebih detail berbanding dengan skala pemeringkatan. Oke, rubrik pula boleh dikategorikan sama ada rubrik itu menggunakan satu skala atau lebih dalam satu deskripsi quality kerja. Okay. Dia sama ada dia umum ataupun khusus, ataupun apakah aspek yang dinilai dalam rubrik tersebut. Okay. Adakah dia bersifat khusus ataupun bersifat umum. Jadi kalau kita kategorikan rubrik itu berdasarkan kepada kriteria skala itu, jadi dia sama ada spesifik ataupun generik, ataupun adakah kita lihat rubrik itu berdasarkan kepada skala pemeringkatan, sama ada dia berbentuk holistik ataupun berbentuk analitik. Holistik itu dalam satu skala itu terlibat beberapa kriteria yang dinilai lah. Dan kamu kena paham sama ada rubrik itu bersifat analitik ataupun holistik tidak bergantung dengan sama ada dia itu generik ataupun spesifik. So, maksud di sini rubrik yang bersifat analitik boleh juga bersifat generik, dan begitu juga kalau sesuatu rubrik itu yang bersifat spesifik, ya boleh juga sebagai suatu rubrik yang holistik. Jadi kita boleh tengok sama ada apa jenis kriteria itu. Adakah kriteria itu berbentuk sesuatu yang generik ataupun spesifik, ataupun kita lihat dari segi jenis skala pemeringkatan itu. Adakah pemeringkatan itu adalah holistik ataupun analitik. Untuk generik, rubrik generik ini merujuk kepada kualiti prestasi yang umum, yang membolehkan marka dapat digunakan dalam pelbagai tugas yang berbeza di sini. Ini biasanya boleh digunakan untuk deskripsi kerja yang umum lah, sekumpulan satu tugasan yang umum, tugasan yang serupa. Okay. So, jadi contohnya kita membina suatu rubrik untuk penulisan, dan penulisan itu rubrik ini boleh digunakan untuk segala tugasan yang melibatkan penulisan.
Begitu juga dengan penyelesaian matematik, kerja sains, dan sebagainya. So, apa yang dinilai di sini, rubrik itu menilai suatu aspek yang generik di sini. Ini adalah contoh rubrik generik. Oke. Jadi ini apalah dia contoh di sini adalah untuk kemahiran menginterpretasi graf. Jadi di antara 0 hingga 4. Jadi kriteria yang dinilai adalah secara umum berkenaan dengan kemahiran menginterpretasi graf tersebut. Rubrik spesifik pula merujuk kepada kriteria yang spesifik kepada suatu tugasan ataupun hasil kerja. Jadi rubrik ini biasanya dikatakan spesifik kandungan ataupun berkaitan langsung dengan suatu standar ataupun hasil pembelajaran untuk. Dan biasanya rubrik ini digunakan untuk menilai pemahaman konsep, dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, boleh sangat sesuai jika digunakan untuk digunakan untuk memberikan ataupun dalam penskoran bagi ujian yang membentuk subjektif. Ini adalah contoh rubrik spesifik. So, dalam rubrik spesifik ini dia akan menentukan apakah jenis markah yang akan diberikan untuk tugasan yang spesifik di sini atau task spesifik di sini lah. Jadi ini adalah apa yang perlu dilihat dalam interpretasi tersebut ataupun kemahiran yang akan dilihat. So, dia adalah sangat detail lah di situ. Rubrik holistik pula merujuk penilaian yang dibuat dalam rubrik itu adalah mengenai adakah dia berkenaan dengan suatu kualiti keseluruhan bagi respon atau hasil kerja pelajar itu. Okay. Ya, maksudnya di sini mekanisme penskoran itu ataupun pemakahan itu akan di mana satu skor ataupun suatu pemeringkatan ataupun suatu grade diberikan untuk mewakili keseluruhan kerja pelajar. Dia bukan satu-satu lah. Okay. Biasanya ini akan pemeriksa akan melihat keseluruhan produk ini, kemudian hasil kerja itu, dan akan memilih satu skor ataupun skala pemeringkatan yang sesuai untuk mewakili ataupun memberikan nilai taksiran kepada keseluruhan hasil kerja itu. Jadi maksudnya holistik itu dia akan bagi skor berdasarkan kepada keseluruhan hasil kerja itulah. Jadi tidak lihat satu demi satu. Okay. So biasa ini digunakan apabila error ataupun alat memberikan nilai dalam proses itu jauh lebih tinggi apabila berbanding dengan memberikan nilai kepada kualiti keseluruhan hasil kerja. Ini biasanya apabila kita melibatkan suatu hasil kerja yang sangat kompleks dan yang saya mengambil masa yang panjang. Dan rubrik ini sangat sesuai apabila kita punya respon pelajar itu kita tidak tekankan jawaban yang betul atau tidak. Yang penting proses yang dijalankan adalah betul dan berasaskan kepada kualiti yang kita tetapkan. Jadi dalam fokus skor yang dilaporkan daripada rubrik holistik ini adalah mengenai kualiti, kecekapan, dan juga pemahaman keseluruhan kandungan dan juga kemahiran tertentu itulah. Jadi rubrik holistik ini mudah dipikirkan sebagai pemberian skor ataupun penskoran kepada suatu hasil kerja yang mewakili kepada keseluruhan hasil kerja tersebut. Okay, jadi kita bagi satu skor sahaja, satu ataupun dua skor sahaja untuk memberikan wakil kepada hasil kerja itu.
Ya cuma contoh dia kamu bagi pelajar punya grade project orang kamu bagi A saja. Okay? Yang mana satu yang A itu kita tidak bagi tahu, ataupun kita bagi D. Jadi kita tidak memberikan maklumat mengenai apa yang tidak begitu sesuai dan sebagainya. Oke, so itu rubrik holistik. Jadi ini juga sesuai untuk item ujian esai yang melibatkan pelajar yang mensintesis ataupun mencipta dalam satu ujian bertulis. Oke. Dan kita gunakan rubrik holistik nih lebih kepada berbentuk summatif. Oke. Sebab kita tidak begitu memberikan penekanan kepada maklum balas terhadap kepada pelajar itulah. Kita menekankan untuk memberikan grade kepada hasil kerja yang diberikan ataupun dihasilkan oleh pelajar itu. Okay, dan biasanya perskoran ataupun rubrik holistik seperti ini digunakan untuk apabila melibatkan pentaksiran ataupun peperiksaan yang melibatkan bilangan skrip yang sangat banyak lah. Jadi kita tidak sanggup untuk memberikan grade ataupun memberikan pentaksiran kepada setiap ciri yang ingin dinilai. Oke, so ini adalah rubrik holistik yang contoh satu rubrik holistik yang mungkin sesuai untuk menilai satu kerja pelajar. Lihat di situ dalam satu rating scale tuh skala dia 1 hingga 4 tuh. Jadi kriteria penilaian itu yang dimasukkan adalah pelbagai. Oke, so ada pelbagai. Jadi kalau kita gunakan nilai 3 tuh, jadi inilah yang sifat yang paling sesuai untuk mewakilkan satu kerja pelajar itu. Oke, rubrik analitik pula merujuk kepada pencirian ataupun penyenaraian kriteria yang terperinci. Oke, ini biasanya kita panggil kunci penskoran, skala titik, ataupun rubrik sifat analitik ataupun skala sifat. Jadi rubrik analitik ini biasanya mempunyai beberapa sifat, beberapa kriteria yang akan dinilai dan diberikan skala, diberikan skor ikut skala yang diberikan lah. Dan marka akhir itu biasanya digabungkan daripada setiap kriteria yang dinilai itulah. Oke, jadi yang penting di sini untuk membina rubrik analitik, dia memerlukan suatu senarai kriteria utama yang ingin dinilai. Oke, jadi untuk menyenaraikan kriteria itu akan menjadi suatu perkara yang agak berat lah. Jadi rubrik pemakaian analitik ini biasanya akan memerlukan proses mengenal pasti kriteria yang kita inginkan mengikut hasil pembelajaran yang diinginkan. Oke, jadi rubrik analitik ini biasa respon yang diperlukan adalah berfokus. Oke, sentiasa melibatkan isi pelajaran ataupun silabus. Oke. Dan pendekatan analitik memberikan maklum balas yang diagnostik kepada prestasi pelajar berkenaan dengan kekuatan dan kelemahan hasil kerja mereka itu. Ini adalah sesuatu yang agak berbeza, sangat berbeza dengan pendekatan holistik. Pendekatan holistik itu tidak memberikan maklumat mengenai kekuatan dan kelemahan relatif kerja pelajar tersebut. Oke, jadi ini adalah contoh rubrik analitik. Jadi ada beberapa kriteria sini, ada 5 kriteria, dan ini adalah poin ataupun marka yang diberikan apabila
dia berdasarkan kepada nilai kriteria yang diberikan. Dan hasil itu ada pemberatan dan yang akan jadi dikumpulkan menjadi satu nilai untuk mewakili hasil kerja tersebut. Jadi dia ada marka untuk setiap kriteria dan di samping itu dia ada marka bagi keseluruhan hasil kerja tersebut. Jadi rubrik analitik ini kekuatannya dia punya keterperincian lah, sangat terperinci. Tetapi itu juga menjadi suatu yang membebankan kepada pemeriksa dan juga pembina rubrik itu. Ya semakin susah untuk dilaksanakan, digunakan lah, dibina. Tapi dia akan memudahkan penggunaan dan dia akan meningkatkan kepercayaan pentaksiran tersebut. So ini ada disenaraikan beberapa kelebihan dan juga kelemahan mengikut jenis rubrik. Biasanya analitik itu dia sangat detail, dia memberikan maklumat diagnostik kepada pelajar dan guru sesuai untuk memberikan formative feedback kepada pelajar. Dan ini juga akan sangat sesuai untuk pentaksiran formatif lah. Cuma masalah dia untuk membina ini dia agak kompleks. Kena fikirkan ataupun kena pasti kriteria yang ingin dinilai ataupun ditaksir. Kemudian ini akan juga memberikan masalah ataupun memberikan cabaran kepada pemeriksa itu untuk memeriksa setiap kriteria yang ada. Dan ini seterusnya akan menyebabkan kepercayaan antara pemeriksa itu menjadi sukar untuk dicapai. Untuk itu adalah untuk holistik, cuma itu untuk analitik, untuk kriteria, untuk rubrik holistik biasanya kekuatan dia adalah senang membuat rubrik ini, memberikan skor kepada hasil kerja menggunakan rubrik holistik juga agak cepat. Dan biasanya ini akan boleh mencapai interpretability itu lebih mudah ditepati lah ataupun dicapai. Holistik merupakan summative assessment yang pentaksiran summative yang sesuai, yang sangat baik, untuk menilai suatu hasil kerja itu secara keseluruhan. Cuma masalah dia ataupun disadvantage bagi rubrik holistik, dia tidak dapat digunakan untuk memberikan maklum balas kepada pelajar dan tidak begitu sesuai untuk digunakan sebagai pentaksiran formatif. Untuk general dan juga spesifik, kalau general advantage dia tu kita boleh gunakan dia untuk berbagai jenis tugasan dan fokus kepada general rubrik umum ini ataupun general rubrik ini, generic rubrik ini kita boleh menggunakannya untuk sebagai suatu dia tidak begitu menekankan hasil pembelajaran itu, tidak menekankan kepada bentuk konten dia menekankan apa yang dimaksudkan di situ, menekankan kemahiran intelektual yang lebih sukar untuk dinilai menggunakan peperiksaan ataupun ujian. Jadi biasanya kita gunakan generic rubrik ini apabila kita menilai kemahiran yang umum. Biasanya ini akan memerlukan praktis, kelemahan dia memerlukan praktis ataupun penyelarasan untuk membolehkan beberapa penilai untuk melaksanakan ataupun menggunakan rubrik generik ini. Untuk task spesifik pula, ini akan memudahkan guru untuk memberikan skor dengan lebih cepat. Cuma ini juga boleh membantu kepada kepercayaan
Cuma di sini task spesifik rubrik ini terpaksa dibina untuk setiap tugasan ataupun setiap kerja yang diberikan kepada pelajar. Sebab dia adalah sangat berkaitan dengan sangat terus kepada hasil pembelajaran ataupun kandungan pembelajaran itu. Jadi biasanya kita perlukan rubrik task spesifik ini spesifik untuk tugasan-tugasan yang tertentu saja dan tidak boleh digunakan untuk tugasan yang berlainan. Jadi ini task spesifik rubrik biasanya lebih dekat sebagai jawapan dalam senara jawapan dalam skema pemakahan untuk esei ataupun untuk sebarang pengujian yang melibatkan yang biasa pengujian yang melibatkan bertulis lah. Oke, peperiksaan dan juga ujian seperti itu. Oke, so itu adalah task spesifik. Cuma kelemahannya juga kalau kita terlupa ataupun tidak mengesan kriteria yang kita ingin nilai. Jadi kita terlepas ya, beberapa kriteria yang penting lah. So itu beberapa kelemahannya lah. Biasanya juga ini task spesifik dia ini juga sukar untuk dibina, dimana kita perlu mengenal pasti kemahiran ataupun mengenal pasti kriteria yang kita mau. Oke, so itu sahaja untuk topik ini.